Tak. Cukup tinggi ke? Tak halang sini. Nampak? Berhalang dan tinggikan sikit kursi. Tak habis. Tinggi. Dua mic. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita menyambung dan meneruskan kuliah kita iaitu daripada kitab adab-adab sembahyang berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita ucapkan syukur kepada Allah Taala kerana kita sudah pun berada pada bulan Syaban yang mana beberapa hari lagi insya-Allah kita akan Allah Taala sampaikan kepada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi dalam kesempatan masa ni kerana bulan Ramadan kita akan bercuti. Semua kuliah akan ditangguhkan. Mudah-mudahan penerangan ataupun perbahasan kita dalam bab ini ada manfaat dan kegunaannya, terutama apabila kita sama-sama nanti akan melaksanakan sembahyang sunat secara berjamaah tarawih dan witir di samping sembahyang-sembahyang fardu yang lazim kita lakukan. Baik, kita sambung lagi iaitulah adab yang ketujuhnya iaitu imam ini sunat memeliharakan sembahyang pada awal waktu. Asal masuk waktu orang azan, kemudian beberapa minit lepas daripada azan qomatlah. Mana janganlah lama sangat, janganlah tunggu terlalu lewat sangat. Melainkan kalau sekiranya ada hal ataupun ada keuzuran ataupun ada majlis misalnya kan. Contoh kita buat majlis kuliah ataupun majlis ta'lim. Jadi kalau sekiranya ikut waktu isyak masuk 8.35, maka pada ketika itu baru setengah jam lebih. Biasa kuliah sejam standard kan. Jadi maknanya boleh ke tak kita teruskan
ya boleh diteruskan. Ya, adakah sunat ketika tu nak azan dulu? Tak sunat lagi, kerana azan ni untuk semayang. Ya, bukan makna azan tu masuk waktu. Ya, masuk waktu azan, ya, maknanya ya bila ialah kalau sekiranya tidak ada halangan apa-apa masuk waktu azan semayang. Tapi kalau ada halangan, ada majlis ke, ada keuzuran ke, jadi ya kita lanjutkan, langsungkan sahaja kepada waktu yang kita nak semayang. Umpama kan pukul 9 azan. Nah, kerana azan ini untuk solat, ya, azan ini ada untuk sunat bagi orang nak semayang azan. Kalau dia tak nak semayang, tak payah azan, walaupun masuk waktu. Tak nak semayang. Ya, tapi kalau nak semayang kan, dalam kitab fiqh dia sebut sunat bagi orang yang nak semayang, azan serta iqamah. Jadi bagi orang nak semayang, sunat azan, sunat iqamat. Kalau tak nak semayang, tak payah azan. Masuk waktu, ya masuk waktu. Tak, ya tak apa masuk waktu pun. Ya, tak. Jadi ialah bukanlah menjadi masalah kalau azan waktu masuk waktu azan tak apa. Ya, itu bagus juga kerana nak beritahu pada orang ya bahawa sini waktu dah masuk. Tak, sebenarnya setiap orang tu ya dia perlu ijtihad ataupun perlu berdalil masuk waktu semayang tu dengan ijtihad masing-masing. Sama ada melihat kepada jam, mendengar kepada suara azan daripada mana-mana media, umpamanya radio ataupun televisyen, ataupun melihat kepada jadual waktu semayang. Tak, itu masing-masing kewajipan lah. Tapi oleh kerana kita datang masjid ataupun surau kita nak semayang jemaah ni, kita pun azan kan. Bila azan maknanya adalah tu imam, bila ada imam ada. Kemudian bila kita nak semayang kita qomat. Maka begitulah peraturannya. Ya, jangan pula bila azan tak ada orang. Azan ada tapi orang tak ada. Tak, ya, tu masalah pula. Ya, tiap masuk waktu dia azan tapi orangnya tak ada. Macam mana nak semayang? Ya, dia tak kena pula. Tak, okey. Jadi kita sambung balik, iaitulah walaupun demikian muka surat 9 tu. Jadi yang afdalnya iaitulah semayang di awal waktu afdalnya. Walaupun demikian tetaplah bagi imam itu sunat bahawa mentakhirkan akan iqamah itu daripada azan ya dengan sekira-kira qadar berapa lama kita nak takhirkan qomat tu. Lepas dia azan kan berapa lama pula nak qomat tu, berapa minit. Biasanya kalau ikut jadual waktu 10 minit. Ya, ataupun kalau subuh 15 minit. Tak, itu berlaku kebanyakan kebiasaannya di tempat kita lah. Di Malaysia. Tapi kalau di Saudi, di Mekah tu 20 minit. Sekurang-kurangnya kan. Rasa lama pula kan. Daripada bang sampailah nak qamat tu lama rasa. Itu bukan 10 minit tu. Rasa 20 minit. Silap-silap setengah jam tak kali 20 minit lah ya. Lama kan. Mengapa tu? Kerana dia ambil perkiraan, dia mengambil kira keadaan orang yang nak datang. Ada yang jauh, ada yang baru nak siap ketika tu, ada yang beratur tunggu bilik air. Kan macam-macam hal lah. Tak, tambah kalau musim peak, musim sesak, musim haji ke, dan orang tu ramai beratur. Tak, ya, itu dia. Jadi sebab tu dia kata ya, tetaplah bagi imam itu sunat bahawa mentakhirkan iqamah itu daripada azan. Mana imam yang perintahkan, imam yang ya menentukan. Bilal tunggu arahan imam lah. Tak, sebagaimana Sayyidina Bilal ya hanya menunggu arahan daripada Nabi untuk qamat. Tak, ya. Baik, daripada azan mana mentakhirkan iqamah itu daripada azan dengan sekira-kira sekadar bersedialah segala manusia bagi sembahyang. Ya, tadi azan orang pun ada yang nak ambil sembahyang, ada yang tengah makan, nak habis makan, ada tengah minum syai, minum teh, panas teh kan, tak boleh nak minum ya, takkan nak guk-guk teh panas tu. Relax dulu. Dan ada juga yang tengah setengah batang tak habis lagi, nak habis macam-macam lah kan.
saya maklumlah kan, ketika bank tu ya, macam-macam hal orang. Ada yang kadang-kadang baru bangkit, bila azan dia tersedar, ya, lepas tu nak siap, jadi mana ambil masa, ya, itu dia. Tapi masa yang munasabah lah, dengan tempat, dengan keadaan. Jangan pula semata-mata nak tunggu orang jadi lambat semayang, orang tunggu pun dah lama, ya, jadi lama-lama dia semayang sendiri. Jangan sampai gitulah. Dah, okey. Sekiranya bersedialah segala manusia bagi semayang, seperti perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, perkataannya, fafil khabari liyatamahal al-mu'adzinu bainal adhani wal iqamati biqadri ma yafrughul akilu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi. Yang bermaksud maka tersebut dah dalam hadis, mana mafhum ataupun nukilan daripada hadis. Dia tak sebut matan, tak sebut riwayat terus, bahawasanya daripada hadis Nabi SAW, hadisnya di bawah ni, iaitu hendaklah menanti Bilal ataupun muadzin pada antara azan dan iqamah itu. Mana menanti apa? Menanti lepas azan dia nak qamat nanti, dengan sekadar selesailah orang yang makan daripada makannya. Tak, makan per minit, tapi mana orang makan, lepas tu dia komo-komo dia, terus sembahyang lah. Yang pula lepas makan nak berak pula, nak kencing lagi, panjang lah lama, panjang masa tu. Tak, mana selesailah orang makan daripada makannya dan selesai orang yang buang air besar daripada buang air besarnya. Buang air besar berak ni lama sikit. Kalau setakat kencing 1 minit pun tak sampai kan. Tapi berak ni lama, tambah sakit perut ataupun sebelit atau cerit-berit, dia lama lah sikit, agak-agak berapa minit. Sebab tu kalau macam tempat kita ni kebiasaan, apps sudah menetapkan 10 minit lah lepas azan. Kecuali ataupun melainkan bila ada sesuatu, contohnya majlis, ada majlis, ada itu, ada ini, kemudian selesai majlis, masuk waktu, kemudian pula jadi orangnya ramai nak ambil semayangnya, nak itu, jangan pakailah 10 minit tu. Mungkin lama, mungkin 15 minit kan, ataupun 20 minit, tengok pada keadaan. Tambah pula kalau misal kata ada fardu takdir, ada buat kenduri, orang buat kenduri kahwin kan, dia kena surau pun dah apa ni, jadi minta tompang surau, umpama buat kemah, jadi adalah kenduri masa tu. Tak, maka bolehlah ditakhirkan beberapa minit, mungkin 20 minit lepas daripada azan. Tak, bagi masa orang tengah ni cekik, azan kan, tengah cekik kan, azan kan, jadi biar tu mana kurang lebih lah 20 minit lah. Tak, letak tu kalau kenduri. Kadang-kadang surau sendiri buat majlis kan, buat majlis umpamanya pagi pukul 11 sampai pukul 12 sampai Zuhur, jadi ada lepas majlis mesti ada makan. Tak, ada makan itu, jadi bagi masa, bagi ruang orang berwuduk, buang air, mana yang tak selesai makan, selesaikan. Itu mana pada ghalibnya lah. Lah nak tunggu serumur memang tak habis lah orang. Baik pukul 3 tak sudah orang makan. Kenduri. Tak, agak pada ghalib lah, agak gok, tu. Mana tengoklah. Okey, ni maknanya kata Imam Ghazali, mana muazzin ataupun bila dia nak qamat tu, tengoklah keadaan yang sesuai, yang selesa. Tak, sekurang-kurang 10 minit lah. Kalau majlis tu besar, orangnya ramai, mungkin lanjutkan sikit 15 minit atau 20 minit. Baik, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika qadru ma yafrughul akilu min aklihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru idza dakhala liqada'il hajati
wala taqumu hatta tarawni. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, apabila engkau azan, mana bila dah tengok kamu dah masuk waktu, kamu pun azan. Apabila engkau azan, maka janganlah terlalu cepat. Apa makna cepat? Yakni daripada menyebutkan kalimat azan tu. Sebab tu azan tu dipanjang kan. Padahal antara azan dengan qomat kan lebih kurang nak sama. Tapi bila azan dia panjang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang. Tapi kalau qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada panjang? Jangan pula Allahu Akbar. Jadi panjang pula. Orang nak semayang ni. Kau pula. Panjang-panjang. Qomat tak payah panjang. Nabi suruh. Kalau panjang, kalau azan, panjangkan sebutan. Panjangkan lawangan tu. Mana kalau kita berlagu lah sikit. Ya, berlagu tu mana panjang lah. Jadi panjang kan. Tak, padahal kalau kita tengok dari segi makhraj, hurufnya, harakatnya kan tak panjang kan. Tapi ngapa orang panjangkan? Maknanya boleh. Ya, baca Quran, tajwid dia 2 harakat. Yang ni 4 harakat. Umpamanya kan. Yang ni mat ini, mat itu. Tapi bila azan, sampai 14 harakat dia bantai. Maknanya apa? Boleh, tak ada masalah. Ya, baca Quran, ya baca Quran. Ya, ini dalam, samalah orang selawat. Ya, selawat kan dia panjangkan sallallahu ataupun apa-apa sajalah dia memanjangkan sebutan. Padahal pada makhraj, pada tajwidnya ini aja, tapi oleh kerana dia berselawat, dia berkasidah, dia berzanji dan umpamanya kan panjanglah. Al-jannatu wa na'imuha za'dun liman yusalli wa yusallim. Ya. Jadi panjang tu sesuai dengan lagu lah. Dia bawa tu. Jadi azan ni pun begitu juga, walaupun kalimahnya itu dari segi hukum tajwidnya begini begitu, tapi bila masuk dalam bab azan dia panjang. Hayya 'alas salat. Padahal lam alif ta ya solat. Berapa harakat? Tapi apa panjang? Ni dalil. Dalil apa? Dalil boleh panjang. Ya, kalau orang berselawat ke, orang baca berzanji ke apa ke, dia panjang, tak ada masalah. Tak, ya. Tengok situ je lah. Kalau salah benda tu mesti ulama tegur. Salah, tak boleh panjang-panjang azan ni. Tak. Padahal Nabi suruh panjang. Jadi mana menyalahi lah kita perbuatan Nabi kalau sekiranya pendek-pendek kan. Ya. Jadi Nabi suruh apabila telah terlalu cepat. Yang mana panjangkan ya. Baik tu azan. Dan apabila engkau iqamah, kalau engkau qamat maka percepatlah. Sebutlah perkataan tu. Cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Kan cepat tu. Beza dengan azan kan panjang. Tak. Jadi faham kita situ hukum. Ya, hukum orang memanjang-manjangkan azan. Ini azan ni syariat ya. Ada apa hukum orang memanjang-manjangkan sebutan selawat atas Nabi, apa hukum orang memanjang-manjangkan kasidah, apa hukum orang memanjang-manjangkan berzanji. Jadi tahu dah hukum. Dah. Jangan berdebat lagi lah. Jangan bahas lagi. Dah, okey, tu. Dan jadikanlah masa antara azanmu dan iqamatmu itu sekadar selesailah orang makan daripada makannya. 20 minit selesai tak makan? Selesai kan? Umpamanya lah. Bukan bila azan baru nak makan, tak, tu tak jadi. Bila azan tu usah makan lah, orang dah azan. Tapi tengah makan orang azan. Maka kurang lebih 20 minit. Makan selesai, lepas tu minum air lah kan, cekik pula kan, minum air. Jangan pula nambah bila nambah pula lagi panjang lah. Mana bila datang orang azan tak payahlah nambah, memada lah karang tu repeat kali lagi lepas mayang. Berapa banyak nak makan pula kan, tu ya. Jadi maknanya qadar berapa lama ya. Jadi mana orang selesailah orang yang makan daripada makannya dan selesailah orang yang minum daripada minumnya.
minum berapa minit minum. Minum mungkin pendek sedikit kan. Minum mungkin tak lama daripada makan. Tapi kerana airnya panas, bau siap, bau menggelegak, bau rebus. Nak nunggu sejuk. Tak. Ya. Jadi mana tu? Fahamlah kita tu ya. Dan juga selesailah orang yang membuang air besar daripada buang air besarnya. Mana selesai. Ya. Biasa 10 minit. Orang qada hajat. Ya. Air besar lama kan? Lama sikit. Banding dengan air kecil. Ya, air kecil sekejap aja kan. Air besar ni lama. Tambah pula perut mulah. Duk mulah, doa tu lagi lama. Nah, jadi mana faham ya. Nabi beritahu ataupun Nabi perintahkan Bilal aware masalah ni. Bermakna Bilal ni mewakili muazzin satu dunia lah umat ni. Hai segala muazzin, hai segala Bilal di dunia ni, ya, kalau azan lambat-lambatkan azan tu. Kalau qamat cepat-cepat. Ya, antara azan dengan qamat biarlah ya orang selesai makan. Orang makan selesai makan, minum selesai minum, orang yang qada hajat selesai qada hajat. Jadi selesaikan. Jangan pula berhenti-berhenti. Tengah makan sedap-sedap kena berhenti. Macam mana boleh ya. Tengah selesaikan, selesai. Kalau tak selesai, kalau semayang dia teringat-ingat. Dia terbayang-bayang dan macam-macam hal lagi. Sebab tu, ya. Tak, ya. Mana selesaikanlah apa yang dihajati daripada hajat-hajat kita kan. Baik, okey. Dan mana tu contoh mana kalau sekiranya ditakhir ataupun ditangguhkan. Kalau sekiranya ada perkara-perkara lain, kita kiaslah atas tu. Dan jangan kamu berdiri untuk sembahyang. Makna jangan kamu berdiri, jangan kamu bangkit, kamu qamat terus. Kata Nabi pada Bilal. Sehingga kamu melihatlah akan daku, mana aku dah keluar, aku dah ready nak sembahyang. Barulah kamu qamat. Tak, kadang-kadang imam datang tu, kadang dia nak cek papan kenyataan lah, kemudian dia nak pergi tutup paip lah. Jangan nampak imam baru sampai dengan motor, baru nak double stand, kita qamat dah. Terkangkang imam. Silap-silap nak apa tu motor, rebah pula motor. Kan banyak kerja, banyak cerita kan. Jadi bagi imam selesai. Imam imam dah masuk, dia bagi isyarat, gini ke apa ke, dah, baru qamat. Tak, jangan sampai imam qamat terus, jangan. Kau imam tu datang tengah naik motor kan, terkentut atas motor kan, sampai nak ambil wuduk dulu. Batu tunggulah isyarat imam. Tak, imam kata okey, dah ready, baru qamat. Ya, jangan asal nampak qamat dia. Sebab tu Nabi kata ya. Makna kalau kamu melihat akan daku, makna aku dah ready nak semayang, qamatlah. Tapi kalau nak nampak Nabi nak musing kat belakang masjid ke apa, jangan qamat lagi. Ya, tu. Maksud nampak situ, nampak Nabi dah sedia untuk solat. Bukan asal nampak ya, solat dah ya. Baik tu. Jadi maknanya ya, antara adab bagi Bilalnya menunggu imam, menunggu isyarat daripada imam untuk didirikan sembahyang. Okey. Tapi kalau macam sini imam dah naik ke depan terus kan, imam dah sampai kat sejadah je, barulah qamat. Itu tak apalah, memang ready sungguh dah. Tak, ya, tapi kalau imam dekat luar lagi, dekat pintu lagi, nanti dulu, relax dulu. Okey, walaupun imam dah ada kan. Baik, okey. Jadi jelas pada kita kan hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah ni ya. Nabi terang, Nabi okey. Syahdan sunat pada sembahyang maghrib itu. Apa dia? Bahawa dipercepatkan iqamahnya. Ada cepat tak cepat pun 10 minit tu okey lah tu ya. Janganlah cepat sangat. Ataupun azan-azan tu qamat pula. Allah, kata dalilnya tak ada sembahyang sunat sebelum maghrib. Jangan gitu. Tak ada tu ya, sembahyang yang dalam kitab fiqh disebut maghrib ni dia ada qabliyah. Tapi yang ghairul muakkad, dia ada qabliyah yang muakkadun, yang dituntutkan, ada yang ghairul muakkad, tak dituntut, tak dikuatkan tuntut. Walaupun tak dikuatkan tuntut masih boleh sembahyang sunat. Jangan pula kita tak gican, tak gi peluang ya, orang nak sembahyang sunat. 2 rakaat je bukannya lama kan. Jadi lepas maghrib, lepas azan kasi orang sembahyang dulu.
Jangan terus kita nak qamat kan, melainkan masa dah suntuk, umpama kita dalam musafir, kita berhenti dekat R&R maghrib 30 minit ni, tu tak apalah. Ini waktu-waktu normal biasa-biasa kan. Bila selesai maghrib ya, maka segeralah ya. Contoh kalau kita kalau ialah bulan-bulan puasa kan, ya bulan-bulan puasa biasanya dia lewatkanlah sikit. Kerana bila azan ya orang nak buka, orang nak cekik dulu, ya Allahu Akbar, Allah Malkasum tu kan. Jadi tu tak mahu 10 minit tu, lebih kan. Ialah kalau setakat buah tamak, air masak tak apa, ini air macam-macam, bandung ada, tebu ada, semua kita nak rasa. Lepas tu pula ya, tamar pun ada, roti john pun ada. Tak mahu 10 minit tu lebih kan. So nanti ada tak mandi buka puasa kat surau, ada kan? Kalau ada, panjanglah sikit. Janganlah terlalu, so cepat-cepat nak semayang cepat aja. Orang nak buka puasa ni. Kalau tak buka puasa macam ni tak apa kan. Biasa, hari biasa ni bulan puasa, bagi peluang lah sikit. 15-20 minit ya. Dah orang ya. Sebab apa, ialah setengah orang tu dia kena makan sikit, walaupun tak banyak, sikit kena makan dah. Tambah kalau dia dah lama dah puasa ni, ya. Bila makan, bila buka tu dia nak makan sikit, tak apa ya. Tu jadi lewatkan sikit lah kalau bulan puasa. Tapi kalau tidak bulan puasa, segeralah. Okey, tu dia. Bahawa dipercepatkan iqamatnya kerana waktu maghrib itu waktu yang sangat pendek. Memang maghrib lebih pendek daripada waktu subuh. Ya, masa antara azan maghrib dengan habis waktu maghrib tu dia lebih pendek daripada waktu subuh. Waktu subuh lagi panjang. Cuba tengok kalau tak percaya, tengok waktu subuh dengan isyraq apa jam. Waktu maghrib dengan isyak apa jam. Tengok waktu maghrib tu singkat. Pendek waktu dia. Jadi maka dengan sebab tu ya disegerakanlah sembahyang maghrib ni kalau tidak ada apa hal. Okey. Tu dia. Kerana waktu maghrib itu sangat pendek seperti yang disebutkan dalam kaul yang jadid. Dalam kaul pendapat Imam Syafi'i ya, waktu pendek, waktu maghrib itu sangat pendek. Kalau kaul yang qadim panjang waktu maghrib ni. Ya, panjang. Tapi itu ialah masalah kita kata ya, fatwa bagi Imam Syafi'i. Dia ada kaul qadim, ada kaul jadid. Tapi kalau kita pergi di Mekah, antara maghrib dengan isyak tu lama masa. Dia tak bang walaupun masuk waktu dah isyak kan. Ya, kadar masa yang diperuntukkan 2 jam. Antara maghrib, masuk maghrib, orang buka puasa, orang semayang. Lepas tu balik hotel, kalau orang kita balik hotel makan apa semua. Lepas makan boleh lagi, relax lagi, boleh lepak sampai terlelap pada. Kemudian baru bang isyak, 2 jam. Ya, itu kalau bulan puasa lah. Memang bulan puasa isyak tu ditakhir, dilewatkan sedikit daripada waktu biasa. Ya, waktu biasa masuk sekian waktunya, tapi bulan puasa dipanjangkan. Memang begitu. Kenapa? Bagi masa, bagi peluang ya, orang ya mau buka puasa kan, buka puasa, semayang apa umpamanya. Tapi tempat kita tak kan, tempat kita lepas maghrib apa semua, masuk isyak bang tu. Apa nak tarawih, lepas isyak kan nak tarawih pula kalau bulan puasa kan. Jadi ya tak apalah. Ya, ikut waktu lah. Okey. Baik. Sunat dipercepatkan iqamah. Apabila masjid sudah dipenuhi dengan jamaah sejak awal lagi. Mana sejak awal lagi orang dah sampai masjid. Biasanya apa? Biasanya ya waktu yang kita kata yalah isyak lah umpamanya kan. Tambah pula ada pula kuliah lagi ni. Jadinya orang dah datang. Tapi belum lagi waktu ya, belum lagi nak semayang lagi. Maka apabila dah ya sampai waktu kita pun qomat. Tapi nak azan boleh, nak azan pun boleh, tak ada masalah. Ya, cumanya ialah bertambahlah masa. Azan saja dah 5 minit kan. Ikut orang nak sembahyang sunat pula jadi panjang lagi kan. Baliklah lewat. Ya. Jadi maknanya boleh, nak azan boleh. Ya, tak nak azan pun tak apa.
ada masalah. Habis orang kat rumah, orang dekat apa ni tak dengar azan isyak. Banyak sumber radio ada, TV ada, gadget ada. Tahulah masuk waktu kan. Tak perlulah nak tunggu kat surau ada kuliah, surau ada pengajian, surau ada majlis. Jadi tak adalah bang kat surau. Bang isyak ni. Tak. Iyalah. Memang tak sunat bang lagi bagi orang yang kat surau. Dia sunat bila? Sunat ketika nak semayang, baru sunat azan. Sunat bang kan? Ya. Jadinya ialah nak bang dengan azan, nak abang dengan qomat pun boleh, nak qomat saja pun boleh. Ya, jangan bergaduh. Ya, tak apa, masing-masing betul. Tak ada masalah. Okey. Baik, okey. Kemudian adab yang ke-8. Habis dah yang ke-7 tu apa? Semayang awal waktu. Adab semayang berjemaah ni kan, semayang awal waktu. Yang ke-8-nya, hendaklah yang jadi imam itu ikhlas bagi Allah Ta'ala. Inilah ya, tak ada orang tak ikhlas kan, semua ikhlas kerana Allah. Ya, tu. Kerana apa? Kerana besar pahala. Allah Ta'ala nak bagi pahala ni kepada orang yang beramal ikhlas kerananya. Sama ada jadi imam baik, jadi Bilal baik, jadi Syiah balik, apa sajalah, kita jadi AJK ikhlas kerana Allah. Tak, ya? Ini yang sebaiknya. Mengapa dia sebut perkataan ni? Mengapa dia sebut ya adab ni? Kerana ialah maklum sajalah. Kalau masjid-masjid yang besar, masjid negeri, masjid daerah, dia ada imam yang dilantik khas. Imam yang diberikan allowance, ya, gaji lagi setengah tu kan. Memanglah. Jadi maknanya ya, jadikan niat kita ikhlas kerana Allah, kerana besarnya pahala mengimamkan semayang ni ataupun mengazankan. Tapi ialah ya, oleh kerana ya zaman sekarang imam ni dia jadikan satu jawatan yang tetap. Tetap tu bukanlah makna dia punya grade ya, gaji pen, tidak, maknanya dia dilantik untuk jadi imam rawatib, imam dan sebagainya, maka tetaplah jawatan tu. Jadi tidak memungkinkan dia nak buat kerja-kerja yang lain. Tak. Jadi oleh kerana maka dia terpaksa tinggal kerja. Semata-mata dia nak jadi imam. Terutama masjid-masjid besar lah, masjid negara, masjid negeri, masjid tu yang memang ada peruntukan daripada Jabatan Agama kan, Majlis Agama Islam, maka digajikan. Tak, ya, walaupun kita kata ada gaji situ, tapi ya, letakkan keikhlasan tu nombor satu. Jangan fikir gaji, tapi ialah betul jugalah. Ya, jangan pula kita kata imam kena ikhlas ya, berapa orang kasih terima je, lama kan tak padan dengan kehidupan dia, bagi 500 ya. Enggak, umpamanya lah, masjid negeri bagi 500. Padahal sekarang ni nak hidup ni dengan makan minum dengan kenderaan mana cukup 500. Itu terpaksa kerja lain, terpaksa ngajar lain situ sini kerana ya, pendapatan yang didapat sebagai tugas sebagai imam tak memadai. Anda patut-patutlah dah dengan kos kehidupan sekarang ni. Itu kalau sebagai imam yang memang ada yang dilantik dan memang masjid yang ada peruntukan memberi allowance kepada imam, ada bila siap dan umpamanya lah. Macam kita ni ya tak ada allowance dia. Allowance setahun sekali tu tak panggil lah. Itu sagu hati. Allowance ni tiap-tiap bulan tetap boleh menampung kehidupan umpamanya kan. Itu dia. Baik ya, sebab tu kalau misalnya kata imam yang dilantik, walaupun dilantik tapi kerana dia berkhidmat ikhlas sukarela. Time dia kerja dia kena pergi kerja. Takkan dia nak balik jadi imam sini kan? Tak mungkin. Jadi maknanya kita fahamlah, maknanya walaupun kita kata imam ni imam yang dilantik, imam yang tetap, tapi oleh kerana dia ni bekerja. Dia ada tugas hakiki, dia kerja hakiki dia itu ini dan sebagainya, cuma ada kelapangan dia jadi imam. Maka tu ya, ya, jadi kita apalah. Ya, kena fahamlah ya, sebab tu dia ada imam 1, imam 2. Imam tolak pun ada juga, tolak ke depan. Ya. Jadi situ. Baik, hendaklah yang jadi imam tu ikhlas bagi Allah Ta'ala serta mengerjakan apa yang diamanahkan. Ya, kerana kita kena ingat Nabi kata al-imamu wazirullah. Imam tu adalah wazir. Wazir ni Perdana Menteri ya, bagi gaji kan. Jadi imam ni mengepalai semayang.
Muazzin ni hajibullah, yang menjaga pintu. Nak masuk kepada raja, dia buka pintu. Azan, bila dia azan, dia buka pintu, mana orang datang sembahyang. Bila dia azan, orang datang sembahyang kan. Jadi ikhlas kerana Allah, serta mengerjakan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia, pada taharahnya baik, sebab tu bila nak jadi imam dengan automatiknya dia wajib mengetahui segala hukum hakam semayang tu sendiri. Mana ilmu fiqahnya tu kena mana sahih lah, bab-bab bersuci, bab-bab najis apa semua dia kena jagalah. Kerana segi bersucinya macam mana dia nak bawa makmum? Awal-awal lagi tak sah, awal-awal lagi bernajis, jadi macam mana nak sah semayang kan? Jadi mana dari segi itu imam tu perlu yang ada ilmu tentang taharah, tentang bersuci, tentang najis, tentang ilmu semayang tu sendiri. Tidaklah sampai kepada mesti alim kitab besar ataupun ilmu muamalat munakahat je tak payah. Mana sekurang-kurang ilmu bab semayang ni. Dan segala syarat semayangnya, maknanya dia kena tahu, kerana itu tanggungjawab dia. Dan apa yang perlu dia lakukan ketika mengimamkan, dan apa dia perlu buat ketika dia berlaku itu dan ini, macam pilot lah, pilot yang telah pun dilatih, yang telah pun di training, begitu begini dan sebagainya. Apa perlu buat kalau sekiranya keadaan ni, apa perlu buat kalau keadaan ni, dia tahu tu, memang kerja dia, memang dah semua dah ada pengetahuan dia. Jadi batu dia layak untuk membawa kapal terbang. Sama juga lah imam, dia layak untuk membawa makmum. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambillah ia akan upah atas jadi imamnya itu. Makna lillahi ta'ala. Cuma kalau sekiranya adalah pemberian, adalah sagu hati kan, tambah kalau bulan-bulan puasa kan, ni sagu hati pemberian untuk AJK, untuk imam, untuk itu ambil lah. Jangan pula tak mau ikhlas. Jangan gitulah. Orang ni bukan gaji ni sebagai sumbangan, sebagai yalah, walaupun kita kata tak apa, saya ikhlaskan Allah Ta'ala, orang kira tak apalah, kita nak bagi juga sebagai jasa imam, tak apa, ambil lah. Jadi maknanya, tapi kalau kata, okey boleh syarat bagi, nak jadi saya imam, bayar sekian, tu demand pula lah. Boleh jadi saya imam, bayar sekian. Tu lain lah. Tu maknanya tak ikhlas lah. Ataupun contohnya kalau bulan-bulan puasa ni kan kita nak cari imam muda, imam hafiz. Kan apa kerana nak mengimamkan sembahyang tarawih. Umpama kata nak satu malam satu juzuk umpamanya kan. Jadi iyalah. Budak ni mengaji. Ini dan umpama, jadi maknanya tu kita kena bagilah sagu hati. Jangan pula peri, ikhlas tak ikhlas tapi dalam hati Tuhan saja yang tahu. Mana adalah imbuhan sagu hatinya kan. Itu biasalah. Mana-mana masjid sekarang ni dah prepare dah. Mana masjid yang nak cari budak-budak habis Quran, budak-budak yang qari yang nak jadi imam, dia dah standby dah ready dah. Tapi yalah, kalau tak imam hafiz pun tak apa. Imam biasa pun boleh baca ayat lazim. Yang pentingnya boleh bawa jemaah. Yang pentingnya bacaannya betul, fasih, tajwidnya bagus kan. Bacalah kuliah ke ayat lazim tak. Tak ada masalah. Orang kita di kampung dulu-dulu semua ayat lazim je. Mana ada dengar ambil imam hafiz kan. Ada tak dulu masa di kampung? Tak ada. Imam kampung. Imam kampung je baca ayat lazim je. Waduha ke bawah ataupun alam nasyrah ke bawah kan. Tak apa, tak ada masalah. Kerana baca tu sepan sunat. Dia nak baca ayat apa. Lain lah kalau sekiranya ialah sekarang ni sebab pendedahan kita kepada masyarakat di luar, tambah kalau di Mekah tu kan. Tiap malam kalau bulan puasa buka lah TV 3 ke TV 9 pukul 2.30 pagi live mubashir min Makkatil Mukarramah kan. Sembahyang tarawih daripada Mekah live kan. Jadi imam dah baca. Iyalah imam Masjid Haram memang dia hafaz Quran.
Kemudian lagu dia pun sedap. Orang yang dengar pun ya, tu ya. Tak, sungguh. Buka pukul 2:30 pagi. Kalau tak tidur lagi lah. Ada tu daripada Masjidil Haram, iaitu sembahyang tarawih. Tak. Baru ni pun ada tak? Masa PKP baru ni ada kan? Sebelum PKP tu tentu lah, masa PKP ni pun ada juga. Yang live tu. Jadi tak apalah. Kalau nak ambil. Sebab pendedahan kita. Tapi kalau tak ada, tak apalah. Ayat lazim pun tak apalah. Tak. Kenapa? Ialah tidaklah nak memberati. Namanya pun sembahyang sunat. Sunat tarawih. Jadi bacaan surahnya pun dah okey. Jadi maknanya ikhlas tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu, dan jika mengambillah imam itu akan rezekinya daripada yang diwakafkan atas orang yang jadi imam di masjid itu. Jadi wakaf ni mana ada peruntukan untuk imam. Tapi tak adalah banyak. Tak, adalah peruntukan ataupun allowance untuk imam. Tapi sekarang ni imam ada, Bilal pun ada kan. Siap ada tak? Siap. Ada. Tapi tak banyak lah. Jika mengambillah imam itu akan rezekinya daripada yang diwakafkan atas orang yang jadi imam di masjid itu. Apa hukum dia? Maka makruh. Makruh ambil. Tapi boleh tak ambil? Boleh lah. Tambah pula emergency duit tengah tak ada ni. Ambil lah. Pakailah, tak apa. Kalau misal kata alah banyak dah rezeki Allah Ta'ala bagi, gaji pun dah cukup, ambil juga. Lepas tu cari orang miskin, cari orang susah, bagi sedekahkan. Itu dapat amal jariah kan. Dia tak nak ambil duit ni. Tapi dia ambil atas dasar dia nak beri pada orang lain. Kita pulang nak bagi kat siapa tak kisah. Tapi nak ambil boleh, ambil boleh. Dia kata dia tak nak makan lah duit ni, dia ikhlas kerana Allah, tapi ada orang miskin, ada orang memerlukan, jadi dia ambil dia tu, dia bagi. Tak apa. Tak. Jadi tak adalah makruh tu. Dan hendak bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya. Apa dia batin? Yang ni hatilah. Hati, tak, batin. Daripada segala maksiat, segala dosa-dosa, dari segi dosa-dosa yang batin tu lah, ujub, riak, sum'ah tu kan. Tak. Kemudian maksiat 7 anggota, mata, telinga, hidung, semua tu Dan juga segala maksiat dan segala dosa yang besar. Jadi jangan terimam, jangan ataupun terlibat ataupun terjebak dalam masalah dosa. Biasanya imam ni kan, ialah waktu imam ni biasa orang yang kita pilih daripada orang yang kita percaya. Zon dia ni orang yang baik. Tak. Segala dosa besar dan menyucikan dirinya daripada mengekalkan dosa yang kecil. Dosa kecil ni kadang-kadang ada juga yang kekal. Maka seboleh mungkin kita usahakan supaya hilangkan. Supaya jangan berterusan. Dan demikian lagi hendaklah bagi imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas. Lepas tu dia kena belajar ataupun dia kena maklum tahu hukum najis, hukum hadas. Hadas tu kan terbagi pada dua, hadas kecil, hadas besar kan. Hadas ni sesuatu nama bagi sesuatu perbuatan, satu perkara yang diiktibarkan saja. Nama hadas tu tak ada benda. Hadas tu kita panggil ibrah ataupun perumpamaan bagi seseorang yang tak ada wuduk dan hilanglah ia dengan sebab berwuduk. Itu kita panggil hadas. Hadasnya tak ada. Bukan ada seketul, bukan ada, tak ada. Hadasnya tak maujud, tetapi kita iktibarkan. Bila seorang tu tak ada air semayang, yang mana dia tu kalau nak kita namakan dia berhadas kecil. Bila mana dia nak menghilangkan hadas kecil tu, dia kena berwuduk, maka hilanglah hadas kecil. Padahal hadas-hadas tu benda tak ada, ibrah saja, iktibar. Sama juga hadas besar. Hadas besar pun benda yang tak ada.
Cuma diiktibarkan bila berlakulah 6 perkara daripada salah satu daripada 6 perkara ni, maka seseorang tu dikatakan berhadas besar. Mana hadasnya? Hadasnya tak ada. Habis yang kencing berak itu bukan hadas, itu najis. Itu najis. Kalau najis wajib dibersihkan. Tapi kalau hadas wajib dihilangkan. Kalau hadas besar dengan apa? Dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil dengan berwuduk. Nama hadas tu tak ada. Jadi maknanya imam pun dia faham masalah hadas. Hadas kecil, hadas besar. Jangan pula bantainya hadas pertengahan pula. Hadas dia kias atas najis. Najis kecil, ringan, najis pertengahan, najis berat. Najis je ada pembahagian dia. 3 kan. Najis ringan, najis pertengahan, mutawasitah, najis berat, mughallazah. Hadas tak ada. Hadas mana ada pertengahan, ada kecil, ada besar je. Kecil apa? Kecil iaitulah apabila melakukan 4 salah satu daripada 4 perkara menyebabkan hadas kecil, dia tu berhadas kecil. Cara dia dengan berwuduk hidang hadas kecil. Kalau hadas besar, apabila melakukan ataupun berlakulah kepada dirinya salah satu daripada 6 sebab ni, maka berhadas besar lah. Itu dalam kitab fiqh yang kita pelajari itulah. Jadi dalam masalah tu, hendaklah imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis. Najis. Sebab tu dalam kitab fiqh sebelum sentuh bab semayang, dia akan sentuh bab najis. Kenalan kita kepada najis tu, najis ni terbahagi. Najis dalam dunia ni yang dikatakan yang dikategorikan najis ni ada 3 je kategori dia. Yang ringan satu je dalam dunia apa dia? Iaitu air kencing, kanak-kanak, laki-laki. Kalau perempuan bukan mukhaffafah kalau berak bukan mukhaffafah, kalau muntah bukan mukhaffafah, dia mutawasitah walaupun kanak-kanak laki-laki. Hanya satu je, air kencing. Kanak-kanak, laki-laki. Yang dikatakan kanak-kanak, yang belum berumur 2 tahun. Itu kanak-kanak. Air kencing, kanak-kanak lelaki. Sebab tu kalau kanak-kanak perempuan, bukan mukhaffafah, masuk mutawasitah, sama macam kencing orang dewasa. Yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tidak makan melainkan, tidak minum melainkan susu. Kalau dah bagi nestom, dia dah 6 bulan bagi nestom beras, nestom gandum, dah suap pisang, dah suap apa mak dia makan, dia suap, mak dia kunyang nyak, anak yang cak sebat. Dah makan dah selain daripada susu, itu pun bukan mukhaffafah. Jadi dalam dunia satu je najis mukhaffafah, air kencing, kanak-kanak laki-laki yang belum umur 2 tahun yang tak makan melainkan susu. Itu je. Kemudian mutawasitah banyak, terlalu banyak. Kita terus langkah kepada mughallazah. Mughallazah 2 je. Satu je kategorinya, tapi 2 jenis, anjing dan babi kan. Dan semua juzuk anjing dan juzuk babi, dan juga binatang yang bersenyawa dengan anjing dan babi, yang dikacukkan umpamanya dengan anjing dan babi, maka contohnya maka jadilah mughallazah. Contohnya kalau anjing dengan kambing, jadi apa? Jadi ambing ataupun jadi kamjing, kacuk. Tak. Jadi binatang yang kacukan tu dihukumkan mughallazah juga. Jadi 2, anjing dan babi lah, dan keturunan dia. Jadi mughallazah dah tahu, mukhaffafah dah tahu. Jadi yang selain daripada tu, itu mutawasitah belaka lah. Semua tu mutawasitah kan sebab tu tahu dulu mukhaffafah, tahu dulu mughallazah, selain pada itu mutawasitah lah hukum dia. Kenapa? Kenapa perlu dibezakan? Kerana cara menyucinya berbeza. Kalau mukhaffafah padan dengan genjih-genjih air ataupun spray, prap kan, dengan air je, genjih, mula lap lah dulu bekas-bekas basah tu, lap kan, sampai dah tak ada biasanya. Kemudian ambil air, genjih, dah suci dah, boleh pakai semayang. Umpama baby kan, kita dukung dia kencing kan,
Pampers habis kena kita. Dia ni berapa tahun? Kurang 2 tahun makan susu saja, tak makan lain. Adakah susu cak gantung ataupun susu cak junjung sama je asal susu? Tak kira susu lembu ke susu ibu, sama boleh. Setengah kata susu ibu je ke tak, walaupun susu tin pun tak apa, jadi susu ya. Jadi maknanya boleh lah. Jadi muka apa-apa lah, cah-cah kenjih tak. Kalau mughallazah ya tu 7 kali air kan, salah satu dengan air tanah. Kalau mutawasitah jirus saja sehingga tak ada lah sifat-sifat najis tu. Jadi perlu dibezakan najis kerana cara nak menyucinya. Kalau sekali kita basuh najis mughallazah dengan biasa tak sah, tetap hukumnya najis, tak hilang hukum najis tu. Sebab tu kena bezakan ya. Tak. Okey. Itu ya, ialah imam ya. Imam maknanya ni ialah mana nak jadi orang jadi imam ni kena faham hukum fiqh di situ. Hendaklah imam tu menyucikan daripada hadas dan daripada najis, kerana tiada yang melihat akan demikian itu melainkan ia sendiri. Jadi orang lain tak tahu bab hadas dengan bab najis, orang tak tahu imam ni suci ke ataupun imam ni ada tanggung najis, orang tak tahu. Maka tanggungjawab dia sendirilah ya, membersih, menjaga diri dia daripada hadas dan daripada najis. Tak. Kalau benda-benda yang makmum nampak, umpamanya imam pakai kain belakang kain koyak, nampak peha, tu makmum nampak kan, makmum boleh tegur. Ataupun apa, ataupun nampaklah dekat kaki imam tu ada tai cicak ke, tai apa ke, tai ayam ke, makmum nampak, ya. Yang tak nampak ni, yang tak nampak kan. Jadi imam bertanggungjawablah memastikan dirinya itu suci daripada hadas dan juga daripada najis. Kerana makmum tak tahu imam berhadas ke, imam kentut, mana tahu kan. Tahu tak orang kentut dengan orang tak kentut? Mana kita tahu kan, mereka ada tanda tu kentut tu kan, ada tanda. Tak ada tanda tak tahu, sama je orang kentut dengan tak kentut. Orang yang berhadas dengan orang tak berhadas sama je, kita mana ada tanda ya. Jadi mana seseorang itulah yang menentukan dirinya itu adakah berhadas ataupun tidak, adakah itu semua tu kena merujuk kepada kitab fiqh kita tu tak. Okay. Maka melainkan diri dia sendiri dia yang tahu. Dan jika keluar angin, umpamanya lah fardhu takdir tak, angin ni kadang-kadang dia nak keluar, dia ialah angin kan, dia kadang-kadang tak terkontrol, kadang-kadang tak tertambah. Kalau jenis makan makanan ataupun ulam ke apa yang jenis nak kentut je kerja kan, tu ya, saya nak kentut je, tiba-tiba ya duk tahan perut terlepas kan, umpamanya kan. Dan jika keluar angin lah daripadanya diri imam, maka janganlah malu ia membatalkan sembahyang. Jangan awak dono ya, kan keluarkan malu pula kat orang tak sah ya. Kalau batal dia keluar, orang tak marah janganlah terus imamkan orang sampai habis sembahyang, minggu depan baru tahu, minggu lepas dia kentut, marahlah makmum dah seminggu baru kita tahu. Ni kalau batal terus jelah keluar. Bila kita keluar makna makmum tahulah kita batal, bukan saja-saja imam nak keluar kan. Dan memang korang tahu kalau tengah-tengah sembahyang tiba-tiba jalan keluar tu batal sembahyang kan. Tak, yalah tengah-tengah ada kiblat tiba-tiba imam pun berhenti, cabut mic apa semua letak, dia pun keluar ke pintu. Itu makmum tahulah imam ni batal. Jadi belakang imam ataupun tengoklah siapa-siapa jadi bertindaklah sebagai imam ganti. Tak, imam ganti. Ya, ibarat kalau sekiranya macam contohnya kalau orang ialah bawa bas atau bawa kereta kan, tengok dia punya dia punya pilot atau pemandu dia pengsan ke, hitam ke, tak sedarkan diri, jadi dia akan bertindak untuk menyelamatkan kenderaan yang walaupun di sebelah duduk sebelah kan. Jadi dia bertanggungjawab untuk menyelamatkan kenderaan tu supaya tidak kemalangan dan umpamanya. Samalah makmum di belakang, jangan tengok saja tengok sebelah,
Tengok sebelah. Isyarat je. Dah. Sah kedua tu dia ke depan dia pun tolak gitu. Payah sangat nak naik. Baik aku tolak. Tak payahlah. Ya, jadi mana fahamlah kita. Faham. Bila keadaan begini menunjukkan imam ada masalah. Jadi segeralah diganti. Walaupun duduk dalam sah yang sama tak apa, tak ada masalah. Yalah kalau sambil ketika berdiri bolehlah ke depan kan. Ketika sujud mau kita nak ngesot ke depan tu. Mana mah. Duduk sama sah tak apa dalam sah pun. Tapi seorang ambil alih, take over, ambil alih jadi imam. Walaupun duduk dalam sah yang sama kan. Bila dah bangkit berdiri ada peluang untuk maju ke hadapan, dia maju. Kalau tak ada tak apa. Kan? Contoh kalau dalam rokok pun janganlah maju sambil rokok tu, ya, sambil rokok tu di ke depan. Nantilah i'tidal dulu. Tapi mana dia bertindak ganti imam. Sami Allahu liman hamidah. Dah berdiri tu dia pun ke depan. Ada ya. Kemudian Allahu akbar, selesai. Sebab tu saya kena saling tahulah mana bukan setakat imam dia ada ilmu, makmum pun juga mesti kena ada ilmu ya. Tu. Jadi mana jangan malulah imam kalau sekiranya batal semayangnya. Lalu hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia. Ya, orang yang hampir, biasanya orang yang di belakang betul imam lah, dia paling hampir. Ya, kalau sekiranya tidak pun ada sebelah kanan ya ke sebelah kiri. Tengok manalah. Ya, dan menjadikan dia ganti akan jadi imam. Istikhlaf mana? Ganti ya. Mana dia dah batal dia pun isyaratkan ya supaya naik. Ya, imam batal dah tak apa dia boleh bercakap. Makmum yang tak batal lagi tu jangan bercakap ya. Kau naik ke depan, imam dah batal tak apa. Baik imam pula. Kau tengah semayang mana boleh bercakap, imam dah batal. Angguk je lah ataupun jalan je lah, tak payah baik imam kan. Batal sekali. Kan masalah kan kalau jahil itu ya baik. Maka keluarlah ia daripada sembahyangnya itu. Jadi tak apalah dia dah batal dia keluar. Itu dia. Baik ya. Kemudian adab yang ke-9-nya lagi akan datang kita sambung. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilman walhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.